Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Zakaria. Nombor metrik 266007. So, pada hari ini saya akan buat pembentangan berkaitan dengan subjek perbandingan pentadbiran awam. Itu tajuk SDG Climate Change, itu pemanasan global. So, kita terus kepada perbincangan. Pemanasan global di dunia sekarang pada masa kini adalah isu yang amat membimbangkan terhadap rakyat dan negara. Terutama sekali pemanasan global yang paling teruk berlaku adalah di negara India dengan suhu yang teramat panas sehingga menyebabkan kematian dan penyakit yang tinggi. Bermula pada pertengahan Mei, untuk makluman di negara India ni, Mei 2019 sehingga kini suhu terus meningkat dan meningkat. Pemanasan global ini merupakan satu peningkatan suhu atmosfera yang berterusan berpunca daripada kesan rumah hijau dan akibatnya peningkatan gas karbon dioksida, klorofluorokarbon dan bahan pencemaran yang lain serta pembakaran bahan fosil sejak abad ke-18 lagi, sejak zaman terdahulu lagi lah isu global warming ni. Kebiasaan perubahan iklim ini berlaku dalam tempoh 10,000 tahun. Bukan itu saja, isu global yang pemanasan global ini juga sering terkait dengan pencairan ais di laut Arktik. Seperti yang kita tahu, ais di laut Arktik mula berlaku pencairan sedikit demi sedikit sebelum dulu lagi dia isu ni memang dah laut Arktik dah sedang mencair sehingga sekarang. Ini juga menimbulkan kegusaran kepada dunia dengan cairnya laut di Arktik akan menyebabkan paras air laut meningkat. Seterusnya, faktor-faktor pemanasan global. Faktor-faktor dia banyak. So, sini saya kaitkan beberapa faktor. Pada kajian para saintis menjelaskan bahawa melebihi 90% punca pemanasan global adalah daripada pelepasan karbon dioksida dan berpunca daripada pembakaran fosil yang telah berlaku beberapa abad dahulu. Seperti yang saya kata sebelum ni, memang pemanasan global ni memang dah lama dah berlaku, cuma makin lama makin teruk. Pelepasan karbon, kesan suapan balik seperti yang telah kita ketahui, ais berada di kutub utara telah mula cair dengan cepat. Hari ini amat merisaukan apabila ais di laut kutub utara itu cair akan menyebabkan bias radiasi matahari terus memancar ke bumi dengan secara terus. Ini pun meningkatkan perubahan suhu bumi kerana terbias terus ke bumi kan. So, seterusnya kesan pemanasan global. Kesan dia terdapat beberapa kesan pemanasan global. Antara kesan yang ialah kesan pemanasan global adalah terjejasnya kestabilan iklim, peningkatan permukaan air laut, kecenderungan kenaikan suhu global, gangguan ekologi dan aspek sosial dan politik terjejas. Kesan lain terjejas kestabilan seperti yang berlaku contohnya seperti yang berlaku di laut Arktik ini memberi impak kepada ais di laut Arktik yang akan mula cair dan daratan yang membeku mula menjadi air. So, untuk seperti yang kita tahu, laut Arktik ni memang kawasan yang beku, setebal-tebal ais pun sekarang ni cair. So, banyaklah kawasan-kawasan rupa bentuk bumi sudah banyak berubah lah untuk di Arktik. Kebanyakan tumbuhan
Selain itu, kesan lain pula, kebanyakan tumbuhan tidak lagi mampu menghijau seperti sedia kala. Hal ini kerana kurangnya curahan air hujan di samping suhu yang terlalu tinggi sehingga mengakibatkan sektor pertanian terbantu. Kita dapat lihat India, sektor pertanian dia memang terjejas teruk. Sekarang ni beliau pun dah menghentikan ekspor gandum kerana itu adalah sumber ekspor utama India. So dia dah tak ekspor dah gandum demi kawalan keselamatan makanan negara dia sendiri. So sekarang ni dia tanam gandum pun, gandum tak berapa nak hidup sebab panas dengan cuaca. Mungkin sebab itulah dihentikan ekspor. Kekurangan sumber lah itu. Selain itu, gangguan ekologi ini umum terhadap tumbuhan dan haiwan. Contohnya apa yang berlaku di Kutub Utara, pecahan ais yang telah membuat populasi haiwan seperti buah kutu, anjing laut terancam. Terdapat kajian daripada ekologi Amerika sendiri, Amerika Syarikat, menyatakan bahawa hidupan di Kutub Utara akan pupus menjelang tahun 2050 kerana ekosistemnya terganggu daripada pemanasan global. So, cadangan daripada akibat pemanasan global ni. Ada beberapa cadangan, antaranya adalah pihak bertanggungjawab perlulah mainkan peranan dalam memberi kesedaran dan penduduk agar lebih memahami impak daripada pemanasan global tersebut. Penduduk bumi perlulah menanam lebih banyak tumbuhan hijau bagi menjaga ekosistem, dan penduduk bumi juga perlu mengurangkan pembakaran secara terbuka. So ini kita kena kawal lah, pembakaran secara terbuka. So alhamdulillah Malaysia pun, kerajaan pun mengawal lah benda-benda yang macam ni daripada berlaku. Selain itu, perindustrian automotif dunia perlu memainkan peranan juga. Itu pengeluaran kenderaan untuk masa hadapan lebih pada kenderaan yang mesra alam lah, tanpa menggunakan minyak, hanya kenderaan elektrik. Itu mengurangkan pengeluaran gas karbon dioksida CO2 kerana kenderaan mesra alam tidak mengeluarkan asap kenderaan. Selain itu, bahan api bagi tunjang penjana elektrik harus dihentikan. Itu ada salah satu penyumbang kepada perubahan iklim dunia. Cadangan lain adalah memperketatkan pemberian lesen pembalakan kepada pihak tertentu agar ekosistem kita tidak terjejas. Sekarang ni kita tengok pembalakan makin menjadi-jadi untuk masa ni. So, itu kerajaan perlu ambil berat lah untuk menangani isu pembalakan haram, isu teroka tanah-tanah, hutan-hutan simpan. Itu adalah satu penyebab jika hutan simpan kita tak ada, diteroka, penyebab peningkatan suhu dan iklim di bumi juga lah. So di sini saya boleh simpulkan pemanasan global ini telah memberi pelbagai impak dan boleh menjejaskan politik sosial negara dan politik sekiranya tiada tindakan yang tegas oleh negara-negara besar dunia. Kita harus bersama-sama berganding bahu bagi menjaga bumi kita daripada terus mengalami pemanasan global ini. Pihak yang bertanggungjawab juga perlu memainkan peranan dalam memberi kesedaran kepada generasi muda. Sekian, terima kasih diucapkan kepada Puan Lecturer memberi ruang dan peluang untuk saya membentangkan. Assalamualaikum.